Okay. Okay. Pengimunan. We're going to talk about boosting your immunity, which is always... A healthy immune system is always important, and it might just save your life now. Apa maksud pengimunan sebenarnya, dan apa kaitan pengimunan dan juga vaksin? Vaccines are possibly the greatest thing that humans ever created. Not just in the realm of medicine, but like... New hope in the fight against COVID, with the federal government confirming a vaccine will be rolled out. So, untuk itu kita kena revise balik subjek sains tingkatan 5 bab 1 di bawah subtopik keimunan untuk lebih tahu apa itu tentang keimunan. Okey, kita akan ringkaskan sekarang apa yang dalam buku tu tentang vaksin, pengimunan, pemvaksinan, antibody, keimunan pasif, keimunan aktif, dan kita akan bersama rakan kita Taufik Hidayat dalam menerangkan subtopik ini. InsyaAllah. Badan kita mempunyai satu mekanisme atau benteng perlindungan yang amat menakjubkan yang dinamakan sebagai sistem keimunan. Sistem keimunan melindungi badan kita dengan dua cara yang berbeza. Cara yang pertama ialah ia akan membina tembok yang menghalang bakteria dan virus daripada memasuki badan kita. Cara yang kedua ialah jika bakteria dan virus tersebut memasuki badan kita, ia akan cuba untuk mengesan bakteria dan virus itu dan menyingkirkannya sebelum ia sempat membiak di badan kita. Masuk vaksin adalah bahan yang mengandungi patogen iaitu virus atau bakteria yang lemah atau telah mati. Apabila seseorang disuntik dengan bahan yang mengandungi vaksin, ia dinamakan pemvaksinan, iaitu proses untuk menyuntik patogen ke dalam badan seseorang untuk merangsang badan menghasilkan antibodi. Manakala antigen bermaksud patogen yang masuk ke dalam darah yang merangsang badan menghasilkan antibodi. Antibodi dihasilkan oleh sel darah putih di dalam darah dan digunakan untuk memusnahkan patogen. Dan yang terakhir adalah keimunan, iaitu keupayaan badan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Keimunan terbagi kepada dua jenis, iaitu keimunan aktif, keimunan pasif. Keimunan pasif adalah badan kita menerima antibodi daripada sumber yang lain. Keimunan aktif adalah badan kita sendiri yang menghasilkan antibodi, iaitu daya ketahanan badan. Keimunan terbagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah keimunan aktif dan yang kedua adalah keimunan pasif. Keimunan aktif terbagi kepada dua jenis juga, iaitu yang pertama adalah keimunan aktif semula jadi dan yang kedua adalah keimunan aktif buatan. Keimunan aktif semula jadi adalah antibodi dihasilkan selepas seseorang itu sembuh dari suatu jangkitan penyakit, dan antibodi tersebut ia akan melawan jangkitan itu semula sekiranya patogen itu kembali semula, dan ia boleh bertahan dalam jangka masa panjang atau seumur hidup. Contoh penyakit yang disebabkan olehnya adalah seperti demam campak dan cacar air. Keimunan aktif buatan pula adalah antibodi dihasilkan selepas seseorang itu disuntik oleh vaksin. Vaksin adalah suatu larutan yang mengandungi patogen yang lemah atau telah mati, dan vaksinlah yang menyebabkan badan seseorang itu menghasilkan antibodi. Ia memerlukan vaksin yang kedua atau bertahan untuk beberapa tahun. Contoh penyakit yang disebabkan olehnya seperti hepatitis B, poliomyelitis dan batuk kering. Keimunan pasif juga terbagi kepada dua jenis, iaitu keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan. Untuk keimunan pasif semula jadi, ia diperolehi oleh fetus ibunya apabila antibodi dipindahkan melalui plasenta ibu, dan bayi akan mendapat keimunan ini selepas dilahirkan dengan meminum susu ibu. Ia boleh bertahan dalam jangka masa pendek selepas kelahiran. Untuk keimunan pasif buatan pula, ia diperolehi terus dengan menyuntik orang yang dijangkiti dengan antiserum.
Antiserum ialah campuran serum dan antibodi yang diambil daripada haiwan seperti kuda dan ia memerlukan antibodi untuk dos yang kedua. Contoh penyakit yang disebabkan olehnya adalah seperti cacing gigi dan anjing gila atau gigitan haiwan berbisa. Sekarang kita akan lihat perbandingan di antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Dari segi persamaannya, kedua-dua keimunan ini melawan patogen di dalam badan. Sekarang kita akan lihat pula perbezaan di antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Untuk keimunan aktif buatan, ia melibatkan suntikan vaksin, manakala untuk keimunan pasif buatan, ia melibatkan suntikan antiserum. Untuk keimunan aktif buatan, bahan yang disuntik adalah patogen yang lemah atau telah mati, manakala untuk keimunan pasif buatan, bahan yang disuntik adalah antibodi. Untuk keimunan aktif buatan, ia merangsang badan untuk menghasilkan antibodi, manakala untuk keimunan pasif buatan, badan tidak dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Untuk keimunan aktif buatan, suntikan diberikan kepada orang yang sihat, manakala untuk keimunan pasif buatan, suntikan diberikan hanya kepada orang yang telah dijangkiti. Untuk keimunan aktif buatan, proses pengimunan yang lambat, manakala untuk keimunan pasif buatan, proses pengimunan yang cepat. Untuk keimunan aktif buatan, keimunan tahan lebih lama, manakala untuk keimunan pasif buatan, keimunan yang sementara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah trial kertas periksa trial Terengganu 2020 untuk subjek sains bawah subtopik keimunan lah. Jadinya kita mula dengan baca dulu penyataan ni. Okey, baca petikan kenyataan akhbar di bawah. Okey, penyebaran maklumat tidak sahih berkaitan imunisasi. Pada ketika ini, program imunisasi kebangsaan mampu mencegah 12 jenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria dan juga virus yang tertentu. Jadinya, apa yang kita buat dulu, kita highlight dulu benda yang penting. Disebabkan bakteria dan virus tertentu. Okey, ia diberikan secara percuma kepada bayi dan juga kanak-kanak warga negara di klinik-klinik kerajaan sejak tahun 1950. Jadinya kita suntik, kita buat program imunisasi dan kita suntik kepada bayi dan juga kanak-kanak lah sebelum dia dijangkiti oleh sesuatu penyakit. Okey, dengan program imunisasi dan peningkatan capaian perkhidmatan kesihatan, Malaysia telah berjaya menurunkan kadar kematian kanak-kanak sebanyak 85% bagi tempoh 1970 hingga 2017 daripada kematian 55.9 kematian setiap 1000 kelahiran hidup kepada hanya 8.4 kematian setiap 1000 kelahiran hidup. Imunisasi juga telah membasmi cacar dari dunia ini. Manakala penyakit polio telah berjaya dibasmi di Malaysia. Jadinya nak cakap ni adalah program imunisasi lah yang menyuntik vaksin kepada kanak-kanak dan juga bayi. Dan sebelum dia orang dapat penyakit, dia orang disuntik dulu dan badan mereka imun lah daripada penyakit-penyakit tersebut. Okey, so kita pergi soalan. Okey, berdasarkan petikan di atas, nyatakan mikroorganisma yang terlibat. Okey, kita tengok petikan di atas.
mikroorganisma yang terlibat iaitu bakteria dan juga virus. Jadinya kita tulislah kat sini. Alright. Okey, jenis mikroorganisma yang terlibat iaitu bakteria dan virus. Okey. Okey, tandakan jenis keimiunan yang terlibat dalam program imunisasi. Okey. Kita tengok dulu. Keimiunan aktif semula jadi. Kalau kita ingat balik, keimiunan aktif semula jadi ni hanya terjadi apabila kita sembuh daripada sesuatu penyakit tu. Contohnya cacar air. Okey, dan seterusnya keimunan aktif buatan, iaitu kita suntik sebelum kita dapat penyakit, iaitu kita suntik kepada orang sihat. Keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi, kalau kita ingat balik, kita dapat antibody tu masa kita dalam plasenta, iaitu melalui tali pusat ibu kita. Dan keimunan pasif buatan, kita suntik masa kita sakit. Okey, jadi jenis keimunan yang terlibat dalam program imunisasi kebangsaan ni adalah satu, keimunan aktif buatan, sebab bila sebelum kita sakit, kita disuntik, jadinya kita imun lah daripada penyakit. Dan yang kedua ialah pasif buatan, iaitu bila kita sakit, kita pun suntik kat badan kita, jadinya kita sembuh. Okey. Nyatakan satu kaedah yang digunakan untuk memberi imunisasi, iaitu macam mana kita dapat imunisasi, kita melalui proses pemvaksinan. Dan kalau kita tengok video tadi, proses pemvaksinan ni dia menggunakan picagari, iaitu melalui suntikan lah. Jadinya kita tulis kat sini suntikan. Okey. Jika anda mempunyai anak, adakah anda bersetuju mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melengkapkan jadual imunisasi seperti yang dicadangkan? Jelaskan jawapan anda. Okey, kita ada dua jawapan, iaitu ya atau tak. Ya, kita boleh cakap kita ikutlah program imunisasi ni, jadinya anak kita akan disuntik lah. Dan ya, sebab apa? Ya, satu markah. Dan kita kena jelaskan lah, sebab soalan ni minta jelaskan. Kalau kita jawab ya, satu markah, dan jelaskanlah dia punya point dia, iaitu ya, sebab dia boleh mengurangkan kadar kematian bayi, iaitu anak kita lah. Okey, kalau kita jawab tak, boleh juga akan dapat satu markah, dan kita kena jelaskan kenapa. Dan antara salah satu jawapannya iaitu kita alahan. Kita alah dengan, kita ada alahan dengan bahan tersebut. Dan mungkin kita cakap bahan yang digunakan tu tidak halal atau diragui. Jadinya kita boleh tulis kat situ untuk soalan ni, iaitu kalau jawapan kita ya, kita bagilah alasan ia boleh mengurangkan kadar kematian bayi. Kematian. Okey. Itu untuk jawapan ya lah. Okey, kalau kita nak jawab tidak, tidak adalah satu markah, dan kita kena jelaskan kenapa. Ya. Kan alahan, ataupun kita nak cakap bahan yang okey, itu adalah antara jawapan-jawapannya, iaitu kita tengok balik berdasarkan peti-peti atas, apa mikroorganisma yang kita tengok tadi yang terlibat, iaitu bakteria dan virus. Dan jenis keimunan yang terlibat iaitu keimunan aktif buatan dan juga keimunan pasif buatan, yang kita suntik sebelum kita sakit dan kita suntik semasa kita sakit.
Okey, nyatakan satu kaedah macam mana kita nak dapat imunisasi, iaitu pemvaksinan melalui suntikan. Okey, ni salah satulah, jangan ambil dua-dua. Okey, ia boleh mengurangkan kadar kematian bayi. Tidak, ia akan menyebabkan alahan dan juga bahan yang digunakan atau bahan yang digunakan tidak halal. Okey, itu sahaja.